Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kepada siaran ulasan berkenaan dengan perancangan pesaka. Nama saya Andri dan saya harap perbincangan pada malam ini atau ulasan yang saya akan berikan akan bermanfaat kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Ya, perancangan pesaka adalah sesuatu yang mungkin ramai dah dengar, tetapi mungkin juga ramai yang kurang faham akan maksudnya. Ya, secara ringkas, pesaka adalah peninggalan harta setelah seseorang itu meninggal dunia. Ya, apabila seseorang itu meninggal dunia, apa yang ditinggalkan dari segi harta bendanya akan ditakdirkan sebagai pesaka. Ya. Dan pesaka ini sebenarnya perlu ditadbirkan dari segi menentukan apakah harta yang dalam pesaka dan juga untuk menentukan apakah tanggungan dan liability yang ada hak atas pesaka tersebut. Ya. Dan setelah dikenal pasti apa yang secara ringkas saya akan takrifkan sebagai aset pesaka dan juga dikenal pasti apa yang saya takrif sebagai liability kepada pesaka, maka pesaka perlulah ditadbirkan untuk membayar sekiranya ada hutang-hutang ataupun liability daripada harta yang ditinggalkan. Dan setelah liability atau hutang telah ditolak daripada pesaka, maka apa yang ditinggalkan bakinya barulah boleh diagihkan. Ya. Dan pengagihan baki ini adalah tertakluk kepada apa yang telah ditentukan dari segi perancangan, ya, pengagihan. Sudah tentu terdapat beberapa perkara yang tidak boleh ditukar setelah seseorang itu meninggal dunia akan harta peninggalannya. Sebagai contoh, faraid. Faraid sememangnya tak boleh, ya, ditukar. Siapa yang berhak di dalam faraid akan ada hak mereka yang berkaitan. Ya. Juga kepada harta pesaka yang telah diwasiatkan, ya, dan juga ataupun ada juga diamanahkan, maka setelah diamanahkan maka kesemuanya ini akan diagihkan menurut kepada apa yang dirancang. Ya. Dan setelah ditentu sahkan kesemua harta benda ini, maka pengagihan bolehlah diteruskan dilaksanakan. Apa yang saya hendak tegaskan dalam ulasan pada kali ini adalah berkaitan dengan peringkat pertama, yakni peringkat sebelum agihan dapat dilakukan, iaitu untuk menentukan apakah harta dan apakah liability. Ya. Dan untuk membolehkan ia ditentukan, maka adalah lebih senang dan akan dimudahkan sekiranya seseorang itu bersedia dengan membuat satu senarai yang saya panggil sebagai senarai aset seseorang dan juga membuat akan senarai liability seseorang.
semasa dia masih hidup. Dan senarai ini perlulah dilengkapkan dengan butir-butir yang akan membantu atau memudahkan penentuan akan pesaka berkaitan, ya. Bila saya rujuk kepada senarai harta seseorang itu, ini termasuk sebagai contoh hartanah seperti rumah ataupun tanah, ya. Sediakan senarai hartanah ini dengan pertama meletakkan satu butiran berkaitan dengan alamat harta tersebut. Kedua, jenis harta tersebut, kerana di dalam geran pada kebiasaannya tidak akan mempunyai maklumat seperti jenis ataupun alamat hartanah tersebut, ya. Jadi kalau kita tinggalkan geran saja, mungkin waris-waris atau pihak yang diamanahkan untuk mentadbir pesaka mendapati kesukaran untuk mengetahui di mana dan apakah jenis harta yang ditinggalkan. Sebagai contoh, dalam senarai kita boleh letakkan jenis deskripsi sebagai rumah sebuah satu tingkat dan alamat pos, ya. Selain daripada hartanah, juga disenaraikan sebagai contoh harta-harta lain, yakni wang, seperti wang di bank ataupun institusi kewangan. Disenaraikan juga kenderaan seperti kereta atau motosikal dengan nombor pendaftaran, dan juga disenaraikan harta-harta mudah alih seperti jam ataupun barang-barang kemas, ya. Dan setelah membuat senarai aset ni, perlu juga seperti saya sebut tadi, buat satu lagi senarai, yakni senarai liability, ya, yakni tanggungan. Ini termasuk butiran, sebagai contoh butiran hutang dengan institusi kewangan yang berkaitan. Letakkan nama bank tersebut, letakkan nama cawangan, letakkan jumlah pembiayaan ataupun baki pembiayaan pada yang penyata terakhir yang kita tahu. Sebagai contoh, kalau kita tahu dapat penyata kewangan hutang daripada bank bertarikh 30 hari bulan September 2020, maka di dalam senarai yang kita buat sekarang ni, kita letakkan juga, ya, baki yang tinggal untuk hutang tersebut. Jadi apabila seseorang itu membaca senarai yang kita tinggalkan itu, diorang akan mengetahui pada tarikh sekian-sekian berapa baki hutang, ya. Dan juga tanggungan-tanggungan yang lain, sebagai contoh bil api, bil air, ya, cukai tanah, cukai pintu, ya. Walaupun kita sudah bayar pada kali terakhir, mungkin bila kita meninggal ada juga baki yang masih tertunggak, ya, dan ini juga mestilah dilunaskan daripada pesaka kita, ya. Dan saya rasa untuk kali ini, inilah ulasan ringkas saya berkenaan dengan perancangan pesaka, dan untuk memudahkan kita mengimbas kembali apa yang saya ulaskan, saya akan sharekan skrin saya, ya, berkenaan dengan berkenaan dengan yang pesaka, perancangan pesaka yang diulaskan tadi, ya. Cari skrin ni sebentar. Okey. Saya harap dapat dilihat, ya, skrin ni sekarang. Okey.
skrin yang saya kongsikan sekarang. Maksud rancang pesaka adalah pertama, mengenal pasti bagaimana agihan pesaka akan dilaksanakan. Ya. Dan ia perlu dirancang memanglah sebelum seseorang itu meninggal dunia. Ya. Kalau dah meninggal tu memang dah tak dapat nak rancang dah lah. Ya. Dan kedua ialah kita perlu faham dalam merancang pesaka ni ada berbagai cara untuk dilaksanakan seperti hadiah, wasiat, amanah dan sebagainya. Kita perlu juga dalam merancang pesaka ni faham akan agihan secara faraid bagi orang Islam. Berkaitan dengan faraid, saya akan huraikan lanjut di dalam ulasan saya yang akan datang, insyaAllah. Tapi untuk kali ini kita perlu faham maksud rancang pesaka secara umum, ya. Dan kita perlu faham agihan harta hanya boleh dilakukan setelah semua tanggungan dan liability dilaksanakan, ya. Jadi sebelum kita nak rancang pesaka dari segi nak agihkan macam mana, kita kena tahu apakah aset yang kita ada. Dan kita kena tahu apakah liability atau tanggungan kita. Jadi itulah berkenaan dengan senarai yang saya sebutkan tadi, ya. Kita sediakan senarai ini. Dan secara mudah kita kena sediakan satu file khas lah. Kita buat senarai aset, kita sediakan salinan dokumen, kita buat senarai liability, kita sediakan salinan dokumen, kita buatkan senarai dan butiran semua akaun-akaun bank yang kita ada. Dan juga untuk EPF atau KWSP, kita pastikan penama, ya, dikemas kini. Kadang-kadang penama itu diberi pada waktu kita mula-mula buka akaun dan itu mungkin berpuluh tahun dahulu. Dan mungkin yang penama kita namakan pun dah tak ada, ya. Jadi kita semak semula dengan EPF, KWSP dan kita kemas kinikan penama kepada penama yang terkini. Ya, pastikan ada wasiat ataupun pesanan di mana kita simpan fail ni dan dokumen yang berkenaan, supaya kita pastikan ada pihak ketiga yang kita percayai, yang amanah, yang boleh membantu untuk mencari semula fail yang kita sediakan ini bila kita meninggal dunia. Dan saya perlu tegaskan sekali lagi kenapa perlu tahu akan aset dan liability, sebab harta pesaka hanya boleh diagihkan setelah hutang atau liability dilunaskan, ya. Hanya baki dari pesaka setelah kita bayar semua tanggungan boleh diagihkan, ya. Dan hak ke atas pesaka adalah diutamakan kepada pihak yang perlu dilunaskan tanggungannya. Maksudnya kalau ada orang yang kita hutang, pesaka itu perlu digunakan untuk membayar hutang dulu, ya. Bakinya hanya boleh digunakan untuk diagihkan. Dan itu saja untuk kali ini. Saya harap akan bersama di bahagian kedua nanti, insyaAllah, ya. Dengan itu saya mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.